Eh, Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan buat perbincangan. Okay, hai, selamat pagi Kisman. Okay, so kita akan membuat perbincangan tentang latihan Minda 23 yang cikgu sudah suruh kamu buat lah. Okay, so cikgu harap kamu ada try untuk buat. Okay, kalau yang tidak sempat, okay, selepas kita buat perbincangan ni, kamu try buat sendiri dan kamu boleh check jawapan yang betul lah. Okay, so dari sana kamu belajar dari kesilapan. Okay, itu yang penting. Okay, jangan kamu salin sejatuh jawapan. Okay, yang penting kamu kena buat dulu, lepas tu baru kamu check jawapan. Baru kamu tahu macam mana boleh macam ni, macam mana boleh macam ni. Okay. Alright, so cikgu ada suruh kamu buat latihan Minda 2.3 soalan 3. Okay, macam mana mau buat tu? Okay, mari kita buat sama-sama. Okay, mana tahu ada yang tidak ada buku teks kan? Okay, lagipun cikgu ada sudah bagi kamu slide kan? Dalam slide tu ada soalan. Okay. Okay, soalan 3. Encik Yusuf ialah pemilik perniagaan jati yang beroperasi di Shah Alam Selangor. Lupa pula cikgu mau share kamu ni. Okay, kalau kamu tidak faham atau tidak jelas cikgu punya, okay. Baru cikgu tengok chat dulu. Cikgu perbezaan balance saya sebelah 17,900, 11,400. Okay. Okay, tidak apa. Lepas ni kamu tu jauh sangat tu. Maksudnya mungkin ada yang kamu tidak Nurusya. Mungkin ada yang kamu tidak masukkan amount. Okay. Mesti ada ni sebab terlampau jauh. Kalau macam contoh 17,900, lepas tu contoh debit 17,900, kredit 1,400 tu sangat jauh. Kecuali 17,900 di debit kredit dalam 16,000, mungkin di sana kamu boleh cari lah kan apa amount yang apa amount yang kamu ni lah tertinggal ke atau kamu salah letak. Okay. It's okay. Yang penting kamu mencuba. So kamu boleh, so hari ni kita bincang soalan, jawapan. Jadi di sana kamu boleh tahulah di mana kamu punya kesalahan. Okay. Okay. Okay, saya cikgu start dulu Kalau ada apa-apa pertanyaan, kamu buka voice sebab kalau cikgu sudah buka slide, okay, atau cikgu tengah mengajar lepas ni Excel, cikgu buka Microsoft Excel, cikgu dah nampak kamu punya message. Okay? Okay, cikgu. Alright. So cikgu start Apa-apa kamu ni kamu buka voice, okay? Sedap-sedap juga suara kamu ni. Mau juga cikgu dengar.
Alright. Okay. So ini soalan dalam buku teks latihan minda 2.3 soalan 3. Okay. So kamu boleh tengok dalam buku teks kamu lah siapa yang ada buku teks. Okay. Kamu tengok di sini. Soalan 3. Encik Yusuf ialah pemilik perniagaan jati yang beroperasi di Shah Alam Selangor. Baki aset dan liability perniagaan pada 31 Januari 2016 adalah seperti berikut. Okey, so sekarang kamu sudah tahu. Okey, ini adalah apa yang kamu mau buat, apa yang kamu mau rekod urus niaga ni adalah urus niaga daripada perniagaan jati. Okey. So, first step kamu perlu buat, okey, kamu tengok yang paling soalan dia ni, rekodkan urus niaga dengan menggunakan jadual persamaan perekonomian berikut. Okey, dalam kes ni dibagi table kan. Jadi first step kamu kena buat macam ni lah, yang macam dalam buku teks tu. Okey, yang ini cikgu buat dalam Microsoft Excel lah. Okey, so ada urus niaga. Okey. Macam cikgu bagi tahu kemarin, okay, dalam voice, okay, rumus, okay, kalau kamu tengok di sini kan, ini adalah ikut rumus atau formula yang cikgu bagi tahu kemarin. Asset equal to equity plus liability. So, asset ni dia mesti, contohnya, okay, dia punya jumlah last asset 10,000 and equal to equity plus liability 10,000. Okay, so dia kena sama. Okay, sebelah aset ni 10,000, sebelah sini 10,000. Okay, jadi sebenarnya yang ini senang lah, kamu mau tahu dia tu balance tidak balance, tapi stres kan kalau tidak balance. Cikgu faham tu perasaan tu, tapi bila balance sangat-sangat puas hati, mood pun bagus saja. Alright. So kita tengok soalan. Okey. Baki aset dan liability perniagaan pada 31 Januari 2016 adalah seperti berikut. Perabot 4,800. Inventory, yang ini kan kamu semua kamu masukkan, dia bertambahlah sebab baki aset dan liability. So apabila baki aset dan liability, okey, itu adalah modal. Okey. Okey, kalau baki, contoh baki aset dan liability perniagaan itu adalah modal. So kamu masukkan dalam yang inilah perabot 4,800, semua bertambahlah sebab ini adalah modal Encik Yusuf ni, pemilik perniagaan jati. So macam mana kamu buat? Okay. Okay. Perabot 4,800. Okay. Okay, kamu letak dulu tahun 2016. Okay, 2016. Okay. Okay, baki perabot berapa? Perabot 4,800. Okay, then inventory 2,100. Cikgu rasa ini kamu tidak masalah lah. Okay, account belum terima 5,400. Bank 3,810. Dan account belum bayar 1,810. Okay, so kamu kena kira modal sebab ini adalah baki-baki aset. Okay, so itu adalah modal. Macam mana kamu mau kira? Macam ni. Okay, maka kamu masukkan di modal sebab bila perabot bertambah, inventory bertambah, akaun belum terima bertambah, bank bertambah, itu adalah modal. Okay, so modal kamu pun akan bertambah. Modal perniagaan jati ni pun akan bertambah. So 4,800 tambah 2,100
tambah 5,400 tambah 3810. Okay. So dia macam ni lah. Okay, yang ini kamu kena tolak akaun belum bayar lah sebab itu bukan modal, itu liability. Okay, so macam ni. Alright. Okay, bila kamu tambah 48, macam ni lah. 4,800 tambah 2,100 tambah 5,400 tambah 3,810 dan kamu kena tolak dengan akaun belum bayar sebab itu adalah liability, dia bukan asset. Okay, kalau asset bertambah, okay, untuk awal bulan itu adalah modal. Okay, kamu ingat sahaja kalau ada dalam soalan dia letak sana keyword dia baki-baki asset. Okay, so itu adalah modal. Okay, so masukkan 14,300 sebagai modal. Okay. Okay, settle untuk yang pertama. Okay. Okay, kamu urus niaga yang pertama. Okay. Membeli. Okay, ni pada bulan urus niaga berikut telah berlaku sepanjang bulan Februari. So, maksudnya sini Februari lah. Okay, awal bulan. Okay. Membeli 4 buah meja pejabat bernilai 2,800 dengan cek. Okay. Okay. Apabila kamu tengok sahaja keyword membeli. Okay. Membeli 4 buah meja pejabat. Bila kamu membeli, maksudnya duit kamu akan keluar lah. Okay, duit kamu akan berkurang. Okay, so di sini membeli 4 buah meja pejabat. Kesannya adalah, okay, bila kamu membeli sesuatu barang, okay, macam di sini meja pejabat, okay, so meja pejabat akan bertambah lah sebab kamu membeli. Bila kamu membeli meja pejabat, kamu akan terima meja pejabat yang kamu beli. So kesannya di sana meja pejabat bertambah. So meja pejabat adalah perabot. Okay. Meja pejabat so bernilai 2,800 dengan cek. Okay. So kalau kamu tengok di sini pembayaran menggunakan cek. Okay. Kalau cek itu adalah bank. Okay. So disebabkan kamu membeli, okay, so bank kamu akan berkurang lah. Okay. Itu adalah kesan dia. Jadi kamu masukkan di sinilah alatan pejabat 2,800. Okay, perabot kamu pun bertambah meja pejabat tadi. Okay. Tetapi bank kamu berkurang. Okay, sebab kamu membayar untuk kamu dapatkan meja pejabat. Okay, done. Okay, yang pertama. Okay, so kita proceed yang kedua. Betul. Okay. Suhaida. Okay. Hai Suhaida, kamu buka buku teks latihan minda 2.3 soalan 3 muka surat 54 Okay, so kita sambung. Okay, soalan yang kedua ni menerima cek. Okay, bila kamu menerima maksudnya akan ada yang bertambah. Okay, kalau di sini menerima cek daripada akaun belum terima berjumlah 1,960. Maksudnya di sini ada penghutang yang membayar dengan kita.
Okey, membayar dengan perniagaan jati. Maksud cikgu tu lah. Okey, so menerima cek. So apabila kamu terima cek, cek is bank. So bank kamu akan bertambah lah, bank perniagaan jati. Okey, akan bertambah. Dan akaun belum terima, sebab di sini siapa yang membayar adalah akaun belum terima. So akaun belum terima akan berkurang disebabkan dia sudah membayar. Okey, membayar hutang. Jadi yang kedua, akaun belum terima berkurang ada yang buka voice? Tidak. Okey, so akaun belum terima kamu berkurang dan bank kamu bertambah sebab perniagaan jati ni dia sudah terima cek. So bank bertambahlah. Siapa yang membayar? Ini akaun belum terima. So bila akaun belum terima membayar kepada perniagaan jati menggunakan cek, so akaun belum terima perniagaan jati ni akan berkurang. Okey, bank pula akan bertambahlah sebab dia menerima payment. Okey, dia terima payment. Okey, done. Itu sahaja. So kita proceed soalan 3. Okey, soalan 3. Sekeping cek daripada akaun belum terima bernilai 410 tidak dilayan oleh bank. Apa maksudnya tu? Okey. So sekeping cek daripada akaun belum terima. Okey. Maksudnya di sini, cek yang dibayar oleh akaun belum terima atau penghutang akaun belum terima tidak dilayan oleh bank. Maksudnya tidak diterima oleh bank. Okey. Jadi apabila tidak diterima oleh bank, cek 410 ni, maksudnya akaun belum terima dia tidak berkurang lah, dia akan bertambah balik. Sebab kalau kamu tengok soalan 2 ni, yang soalan 2, akaun belum terima ni dia sudah membayar. Membayar 1960. Tetapi bila soalan yang urus niaga yang ketiga ni pula, ada pula yang ada satu cek yang sangkut lah yang tidak diterima oleh bank. 410. So kamu kena, kesannya adalah akaun belum terima bertambah baliklah 410. Dan bank berkurang 410. Itu sahaja. Settle. Settle untuk urus niaga yang ketiga. Kita proceed urus niaga yang keempat. Kita proceed urus niaga yang keempat. Encik Yusuf mengambil RM600 untuk membayar yuran sekolah anaknya. So Encik Yusuf ni ialah pemilik perniagaan jati. So pemilik perniagaan jati ni mengambil RM600 dalam bisnes dia ni, untuk kegunaan peribadi, untuk membayar yuran sekolah anaknya. Apa kesannya di sini? Kesannya adalah modal Encik Yusuf akan berkurang. Modal akan berkurang lah. Dan disebabkan Encik Yusuf tidak memberitahulah, dia mengambil 600 ni menggunakan cek atau cash atau tunai. Jadi
dia masuk dalam bank. Okay, kalau dia bagi tahu secara tunai, baru tunai. Okay, so yang keempat, Encik Yusuf. Okay, disebabkan Encik Yusuf ni dia mengambil mengambil duit, wang daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi, so itu adalah akan mengurangkan Encik Yusuf punya modal. Dan bank pun berkuranglah, bank perniagaan pun berkurang. So macam ni. Alright. So kita proceed urus niaga yang kelima. Cikgu, Ya? kenapa bukan diletak di tempat ambilan? Sekejap. Oh iya, kan? Okey. Sepatutnya di ambilan. Okey. Okey. Betul. Siapa tu? Siapa yang siapa buka voice? Nurul Syah. Siapa ni? Siapa yang buka voice tadi? Nurul Syah, cikgu. Okey, kita proceed. Siapa? Nurul Syah, cikgu. Okey, thank you Okey. Nurul Syah. Okey. Thank you Nurul Syah. Okey. Betul. Okey, nasib kamu nampak betul jawapan dia ni. Okey. Right. Betul. Itu adalah masuk dalam ambilan. Okey. Sebab Encik Yusuf mengambil mengambil RM600 dalam perniagaan untuk peribadi. Okey. Bila untuk peribadi itu masuk dalam ambilan. Okey. Alright. Ni yang cikgu suka ni. Okay. Alright. Okay, soalan yang kelima. Kelima. Okay, soalan yang kelima menjelaskan hutang sebanyak 800 dengan menggunakan cek. Okay, maksudnya di sini perniagaan jati ni menjelaskan hutang. So, bila menjelaskan hutang maksudnya perniagaan jati ni dia membayar hutang sebanyak RM800 menggunakan cek. Okay. Ada yang masuk kah? Macam ada yang masuk. Okey, kita sudah di soalan 5, di urus niaga 5. Okey, bila menjelaskan hutang sebanyak 800 dengan menggunakan cek. Okey, maksudnya kamu membayar hutang kepada akaun yang kamu belum bayar. Okey. So akaun belum bayar kamu akan berkurang, itu kesan dia lah. Okey, dan cek kamu juga akan berkurang sebab kamu membayar. Okey, kamu membayar menggunakan cek. So okay. Bank kamu berkurang dan akaun belum bayar kamu pun berkurang sebab kamu menjelaskan hutang. Okay, akaun belum bayar ni adalah liability. Okay, settle. So kita proceed dengan urus niaga yang ke-6. Okay. So yang baru masuk, don't worry.
Okay, nanti cikgu akan upload dalam YouTube. Nanti cikgu akan bagi link kamu lah. Okay, so anytime kamu boleh tengok di sana. Alright, so urus niaga yang keenam. Okay, kita tengok soalan. Okay, page 54 ah. Okay, soalan yang urus niaga yang keenam. Membeli barang niaga secara kredit berjumlah RM780 daripada pembekal Chong. Okey. Di sini kesan yang nampak di sini adalah kamu membeli. So bila kamu membeli, memang kamu fikir itu adalah mengurangkan kamu punya cash lah kan, cash atau tunai, cash atau bank, okey, atau secara kredit. Kita tengok macam mana. Okey, membeli barang niaga. So apabila di sini ada barang niaga, itu adalah inventory. Okey. So bila kamu membeli inventory kamu akan bertambah sebab kamu membeli inventory, dan pembayaran adalah secara kredit. Okay, so sekarang kamu tahu ada 3 cara untuk membayar, okay, dalam urus niaga: secara tunai, secara cek atau bank, dengan secara kredit. Okay, kalau secara kredit ni adalah akaun belum bayar, maksudnya kamu belum membayar. Kamu cuma beli, ambil inventory atau ambil barang niaga dan kamu belum membayar. Okey. Itu akan masuk dalam akaun belum bayar secara kredit. Bila kredit, kamu kena ingat akaun belum bayar akan bertambah. Okey, kita tengok. Okey. So inventory kamu, sebab kamu membeli barang niaga, inventory kamu akan bertambah. Okay. Dan kamu punya akaun belum bayar pula bertambah juga. Sebab kamu membayar secara kredit, secara berhutang. Okay. Okay, dan kita proceed urus niaga yang ke-7. Cikgu. Ya. Jadi kalau cash sama cek tolak di bank. Ya. Dia sebenarnya kan kita tengok juga table yang diberikan. Okey. Kadang-kadang kalau kamu tengok table yang dalam soalan kan, dia cuma bagi perabot, inventory, akaun belum terima dan bank. Tetapi sekiranya ada dalam table tu dia letak cash juga, maksudnya macam ni. Okey, ini contoh yang contoh 4. Okey. Contohnya macam ni, dia memang bagi dalam table tu ada tunai. So dalam tunai tu kamu masukkan di tunai lah. Okay, tetapi kalau macam dalam table yang diberikan ni, okay, sebab tunai tidak ada, so kamu semua masukkan dalam bank. Okay. Okay, cikgu. Jelas? Okay. So kalau sekiranya table tidak dibagi, kamu boleh buatlah bank, tunai, okay. So bagi cikgu tidak ada masalah juga. Kalau kamu mau letak di sini macam sini tunai kan, okay juga, tidak ada masalah. Okay. As long kamu tahulah letak di mana. Tapi case yang ini pula, soalan ni dia tidak bagi tunai. Tapi baguslah soalan. Siapa tu? Nurul Syah kah? Iya, cikgu. Okey. Bagus soalan tu. Okey. At least kamu tahulah kan macam mana dia punya ni. Sebab dalam jadual tiada tunai. Okey, tapi sekiranya
apa ni, jadi bila tunai tiada kamu terpaksa masukkan dalam bank lah. Okay. Okey cikgu. Tapi kalau kamu buat latihan, okay, macam kamu tambah, kamu ikut contoh, tiada masalah juga. Alright. Okay, kita proceed soalan 7. Okay, soalan urus niaga yang terakhir. Okay. Inventory pada kos RM1,050 dijual dengan harga RM2,050 secara tunai dan dibankkan. Okay. Inventory pada kos RM1,050 dijual dengan harga RM2,050 secara tunai dan dibankkan. Okay, macam mana mau buat tu? Okay, kita tengok. Okay, Nurul Syah boleh try jawabkah? Urus niaga yang ketujuh macam mana? Tolak bahagian inventory dan tambah bahagian bank yang 2005. Yang 2050 tu tambah di bank, yang 1050 tu tolak di inventory. Okay, betul. Okay, betul. Okay, tapi kamu kena ingat, okay, bila kamu kos inventory tu atau kos barang niaga tu sebenarnya RM1,050 kan? Okay, itu kos dia. Tapi bila kamu jual dengan harga RM2,050, kamu ada untung bersih di sana, kan? Kamu ada untung bersih RM1,000. Okay? Tapi betul juga yang Nurul Syah buat tu, cuma tambah lagi RM1,000. Okay? So, okay, inventory kamu berkurang sebab kamu sudah menjual, kan? Okay? Menjual inventory dengan kos RM1,050. Okay? Tetapi kamu menjual dengan harga RM2,050. Jadi bank kamu akan bertambah. Kan? Okay. Bank kamu akan bertambah dan kamu kena ingat, okay, sebab kos tadi adalah RM1,050. Tetapi kamu jual RM2,050. So, di sini sebenarnya kamu ada untung bersih, kan? Kamu jual RM2,050, okay, dan cost inventory RM1,050. Okay, jadi kamu ada untung bersih di sana RM1,000. Okay, boleh faham? Then kamu right. Okay, so kamu jumlahkan dia semua. Okay, lagi bagus buat begini. Okay, jadi kamu jumlahkanlah semua. Okay. Okay, 4,800 tambah 2,800. So kamu dapat 7,600. Cikgu drag sekejap. Okay. So kamu akan dapat amount macam ni lah. Okay. Okay, cikgu pun try buat sejak ni. Okay, kita tengok berapa lah ni. Betul ke ni? Okay, 7,600 tambah 1,830 tambah 3,850 tambah 3,210. Okay, ini adalah jawapan dia. Okay. Okay, kita tengok lagi yang ini. Betul ke tidak ni? Kita buat ni. Okay, 14,300 tambah 1,000. Okay, tolak 600. Okay. So, macam ni lah.
Okay, so bila dia balance, okay, maksudnya okay lah soalan, okay lah jawapan kamu tu. Siapa yang ada buat tu? Nurusha, ada buat kah? Ada kan cikgu yang balance saya jauh tu. Oh iya, mesti yang 17,000 tu di mana? Sebelah aset kah? Sebelah equity dan liability? Aset yang banyak cikgu, 17,000. Tapi okey lah kan, maksudnya mungkin di aset tu cuma sedikit saja kamu ada terkurang, terlebih kan, terlebih. So boleh nampak lah kan, siapa lagi yang ada buat? Siapa lagi yang ada buat? Saya cikgu. Putri, macam mana? Apa yang ada ni? Kamu punya masalah? Mana si Putri? Saya cikgu Putri. Jadi kamu boleh nampak kan kesilapan yang kamu buat. Okay, yang penting kamu fikir logik saja. Okay, kalau macam begini kan, dalam soalan-soalan ni kamu fikir logik. Apa kesan kepada ni? Apa kesan kepada perabot? Oh, tiada kesan. Okay, apa kesan kepada inventory? Oh, tiada kesan. Okay, apa kesan kepada akaun belum terima? Macam tu. Adakah kesan kepada modal? Macam tu. Kamu kena berfikir macam tu. Okay. Ambilan saya tambah 600 sepatutnya ditolak. Oh, okay. Okay. So sekarang kamu boleh sudah dapat sudah kamu rentak. Nama batuk pula cikgu. Okay, so sampai sini saja kelas kita. So cikgu mahu kamu buat pembetulan. Siapa yang belum jawab tu jawab dan cikgu mahu kamu hantar. Okay. Walaupun kamu dengar saja cikgu punya bebelan ni kan. Okay. Tapi kamu kena buat juga. Okay, nanti hantar. Dan bila kelas kita? Okay, hari Jumaat. Okay. So cikgu mau kamu hantar. Okay. Sebelum hari Jumaat. Okay, kita akan masuk. Kamu baca juga 2.4 catatan kontra dan carta account. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan good luck. Waalaikumsalam teacher. See you next time. Okay, see you on Friday. Terima kasih cikgu. Sama, Kizman.